Oke, hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua berkaitan dengan isu-isu terkini yang tergempar dan panas pada hari ini, seperti mana yang telah kita tahu, Ahmad Zahid Hamidi telah pun dibebaskan daripada 47 kes bahwa yang didakwa ke atasnya tidak dikira dan dihanguskan. Tapi baru-baru ini apa yang admin dapat ianya sangat menggemparkan, bahwa pendakwaan turut menyatakan hakim berkenaan tersalah arah ketika menolak keterangan mengenai penghantaran rasuah kepada Ahmad Zahid apabila membuat perbandingan fakta antara kes tersebut dengan kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansur berhubung projek solar hybrid. Pendakwaan hakim tersebut tersalah arah dalam menilai kredibilitas saksi-saksi pendakwaan apabila gagal mengambil kira bahawa mereka tiada motif jahat atau terselindung ketika memberikan keterangan mengenai pemberian atau penghantaran wang kepada Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Oke, baiklah, sebelum admin meneruskan info yang terhangat pada hari ini, admin minta bantu admin tolong tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng supaya Anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat Anda semua. Terima kasih. Apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda sebentar tadi hari ini ialah berkaitan dengan isu terkini yang panas, di mana hakim terkhilaf bebaskan Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak pendakwaan terkilan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan menerima rasuah membabitkan sistem visa luar negara VLN. Dalam petisyen rayuan difailkan semalam, pendakwaan raya selaku perayu mengemukakan 14 alasan tertumpu kepada dapatan fakta dan undang-undang yang dibuat oleh Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa terhadap persoalan sama ada berlakunya pemberian dan penerimaan wang secara rasuah dalam kes tersebut. Pendakwa raya mendakwa Hakim Muhammad Yazid terkilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan ia gagal membuktikan kes prima facie dan gagal menilai secara menyeluruh keterangan bagi membuktikan setiap elemen kesalahan dihadapi Timbalan Perdana Menteri itu. Hakim itu telah terkilaf apabila menolak pembuktian elemen menerima suapan secara rasuah dan elemen mendapatkan benda berharga tanpa balasan kepada Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB, sedangkan terdapat keterangan lisan dan dokumen yang cukup serta kukuh untuk membuktikannya, kata pendakwa raya bagi mengetepikan keputusan mahkamah yang telah dibuat pada 23 September lalu. Pendakwaan turut menyatakan hakim berkenaan tersalah arah ketika menolak keterangan mengenai penghantaran rasuah kepada Ahmad Zahid apabila membuat perbandingan fakta antara kes tersebut dengan kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansur berhubung projek solar hybrid. Dakwa pendakwaan hakim tersebut tersalah arah dalam menilai kredibilitas saksi-saksi pendakwaan apabila gagal mengambil kira bahawa mereka tiada motif jahat atau terselindung ketika memberikan keterangan mengenai pemberian atau penghantaran wang kepada Timbalan Perdana Menteri itu. Hakim bicara terkilaf apabila menolak bulat-bulat keterangan saksi pendakwaan bukan sahaja atas alasan rapuh dan tidak munasabah, malah mengambil kira keterangan yang tidak relevan, tidak pernah dikemukakan, serta membuat rumusan berdasarkan keraguan yang diada-adakan. Hakim itu telah tersalah arah apabila gagal mengambil kira keterangan saksi pendakwaan bahawa semua legel yang dikemukakan sebagai keterangan dokumen adalah satu dokumen semasa dan menolaknya secara total walaupun ada keterangan mencukupi untuk membuktikan sebaliknya. Dakwa pendakwaan. Rayuan pendakwaan ditetapkan untuk pengurusan kes pada 10 Januari
depan di Mahkamah Rayuan. Pada 23 September lalu, Hakim Muhammad Yazid membebaskan Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap beliau. Ahmad Zahid didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah SG 13,56 juta daripada UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem VLN serta mengekalkan perjanjian kontraknya dengan Kementerian Dalam Negeri bagi membekalkan sistem bersepadu VLN. Bagi 7 pertuduhan lagi, ahli Parlimen Bagan Datuk itu didakwa memperolehi untuk dirinya wang tunai SG 1150,000 RM 3,12 juta 15.000 Swiss francs dan SAS 15.000 daripada syarikat sama yang diketahui mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau. Beliau didakwa melakukan kesemua kesalahan di Seri Satria, Presiden 16 Putrajaya serta Country High Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Hari ini, berita yang terhangat dan tergempar pada hari ini, di mana hakim terkilaf bebaskan Ahmad Zahid berkaitan dengan 47 kes pertuduhan yang dikenakan kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Setakat itu saja info ringkas yang ingin kongsikan kepada anda pada hari ini berkaitan dengan isu-isu terkini, isu-isu rasuah, penyelewengan yang dilakukan oleh Ahmad Zahid Hamidi. Oke, baiklah. Info ringkas yang admin telah kongsikan kepada anda pada hari ini sampai di sini saja yang admin ingin kongsikan kepada anda, dan kita jumpa lagi. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa bantu admin tolong tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua. Bagi yang telah lama mengikuti channel ini, admin ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana telah memberi admin satu sokongan yang amat bermakna dan besar bagi diri admin untuk meneruskan untuk melakukan konten ini. Jadi sampai di situ saja info ringkas dari admin untuk hari ini untuk anda semua. Salam jumpa dan salam kenal. Bye bye.